di atas perbahasan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Senator Paul Igai untuk memberikan perbahasan. Dipersilakan. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk mengambil bahagian mengunjung kasih di bawah titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang Di-Pertuan Agong. Saya juga mengambil peluang ini mengucapkan tahniah kepada 16 ahli senator atas pelantikan mereka dan mengangkat sumpah sebahagian ahli Dewan Mulia ini. Lalu Seri Yang hampir selama 2 tahun lalu, sebelum Parlimen Malaysia dibubar, negara Malaysia tidak dikecualikan daripada diimbas, dilandas COVID-19 dan kesan itu sangat teruk. Negara juga diimbas oleh kesan negatif global ekonomi dan inflasi melanda semua negara-negara di dunia ini. Selepas PRU 15, negara dan keputusan pilihan raya masa itu adalah menghasilkan situasi hang parlimen atau parlimen tergantung. Manakala tidak ada sesuatu parti politik mempunyai majoriti calon yang menang dalam pilihan raya masa itu. Suasana politik negara masa itu ada tandanya tidak stabil. Pujuk dan memujuk telah jadi sampai akta lompat parti digubarkan. Pada masa itu, negara telah diperangkap dalam political crossroad, simpang jalan politik yang amat bahaya. Datuk Seri Yang Bertua dengan mengikut kuasa yang ada dalam perlembagaan Malaysia, Tuanku sedemikian melantik satu ahli Dewan Rakyat yang Tuanku fikir dapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri ke-10 yang sedang memikul tanggungjawab yang sangat, saya fikir, berat, yang mengurus pentadbiran negara dan dengan tema kerajaan perpaduan. Datuk Seri Yang Bertua merujukkan kepada titah Tuanku, saya akan sentuh beberapa yang sangat penting yang telah dizahirkan oleh Tuanku, yang di mana kita rakyat Tuanku perlu memainkan peranan. Satu, lebuh raya PAN Sarawak. Terima kasih kepada kerajaan dahulu dan kerajaan terkini yang menyambung pengurusan Borneo, PAN Borneo Sarawak Sabah yang memulai pada 2015 dahulu. Tuan Sri Pertua, rakyat Tuanku di bumi Kenyalang, Sarawak, mengalu-alukan Tuanku, impian Tuanku yang akan memandu sepanjang jalan PAN Borneo apabila PAN Borneo kan siap 2024 nanti. Dua, pelantikan timbalan Perdana Menteri dari Sarawak. Memanglah rakyat baginda di bumi Kenyalang merasa sangat bangga atas pelantikan yang bermakna ini. Selalu lama kita menanti pelantikan sebagai ini. Kita haraplah Yang Berhormat
Datuk Seri Fadilah dapat mendorong kita dan dapat memberi kesan lebih kepada rakyat di Sarawak dan juga di seluruh Malaysia. 3. Pemberian khas untuk had projek pembangunan kepada 50 juta satu-satu projek di Sarawak dan Sabah untuk diurus terus oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Sabah dan JKR Sarawak diiktiraf sebagai jabatan teknikal. Perkara ini bolehlah dapat melicinkan urusan projek di Sarawak dan Sabah. Mungkin tak lama lagi kita mungkin akan diberikan had tinggi lagi kepada 100 juta satu projek. Keempat, MA 63 atau yang lebih tua, let's do it now. Ataupun kita jangan lengah-lengah. Apa janji yang sudah dimeterai dahulu, tunaikanlah. Sarawak dan Sabah itulah jewel di nation ataupun batu permata negara. Apa kata saya? Baru membaca dalam survey yang tu 6.9 bilion reserve minyak di Malaysia, 61% adalah dari Sarawak. Ialah 4.2 bilion barrel dan juga di Sabah 1.3 bilion barrel ataupun 18%. Wah, kita menyumbang kepada negara. I think permintaan kita di Sarawak memang boleh dipertimbangkan dengan segera. We are jewel ataupun batu permata. Kelima, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang dikemas kini bagi menjaminkan data peribadi dilindungi. Datuk Seri Yang Pertua akan tetapi baru-baru ini mengikut laporan hasil operasi OPS Tropicana dari MACC, Badan Rasuah Pencegah Rasuah. Ada 5 bank dan 20 pegawainya terlibat dalam dan bersahabat dengan penipuan skam. Itu umpama pagar menjaga padi, pagarlah makan padi. Pada kos ataupun pengeluaran makanan di negara kita ini, iaitu satu, saya nak bertanya mengenai industri tuna di Indian Ocean, Laut India. Pencapaian atau pengeluaran pendatang dari tuna, industri tuna memang berbilion-bilion. Dan baru-baru ini kita diberi oleh IO, iaitu International Indian Ocean Tuna Commission, 74 vessel untuk Malaysia. Saya akan bertanya kepada Kementerian NAFI, dalam 74 vessel yang peruntukan untuk kita, berapalah sudah diberi? Dan apakah hasilnya? Dan berapakah tangkapannya, the value-nya setakat ini? 2. Pengeluaran padi dan beras. SSBL, Smart Sawah berskala besar. Adakah Malaysia masih import 30% atau lebih 1 juta metrik tan bekalan beras dalam tahun 2022? Apakah strategi baru selain dari SSBB ini dalam jangka pendek dan dalam masa panjang? Demi untuk memajukan usaha meningkatkan pengeluaran padi adalah perlulah Kementerian Persekutuan dan Negeri atau wilayah bekerjasama.
isu pengagihan jelapang atau tanah bukan lagi menjadi satu halangan. Carilah cara yang lebih berkesan dan sesuai. Satu cadangan yang boleh diperhatikan iaitu untuk Kementerian Persekutuan berkaitan bekalkan geran dan negeri agihkan tanah di bawah jagaan bersama negeri dan persekutuan. Digital, jalinan digital negara. Saya baru baca semalam, Sarawak perlukan 7,000 menara dan strukturnya untuk mencapai liputan penuh. Terkini hanya ada 3,500 menara yang beroperasi. Kita perlukan 3,500 lagi. Liputan sekarang, liputan 4G sekarang hanya 54% saja. Ini bercanggah dengan apa Kementerian Persekutuan ini Komunikasi mengatakan 97% liputan. Saya memohon kepada kementerian mengkajikan apakah betulkah itu 77% atau sebenarnya 54% liputan 4G di Sarawak. Selain Tok Sri Yang Bertuah, saya tertarik dengan perkara Jakwa. Itu sudah dibentukkan di Semenanjung untuk orang asli. Adakah kementerian berkenaan berhasrat untuk membentukkan jabatan seperti Jakwa di Sarawak, khasnya untuk kaum Penan, untuk kaum Berketan, untuk kaum Lahanan dan lain-lain yang kaum yang kecil-kecil. Mereka saya baru baca semalam juga, mereka akan hilangkan bahasa ibunda mereka kerana tak banyak sana. Sebelum kita akan mengkajikan ini nanti atau menelitikan survey ataupun untuk disimpan di silibus di universiti, kita akan waktu kaji, bolehkah kita bentukkan satu badan untuk mengkaji semula bahasa mereka dan juga macam mana mereka akan menetapkan diri, dan kerana masa Penan yang orang itu macam nomad yang selalu berjalan di hutan tak menetap. Jadi dan dengan itu Tok Sri Yang Bertuah, saya menyokong penuh titah diraja. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Dato' Paul Igai di atas perbahasan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Senator Dato' Sevaraj anak lelaki Chandran. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua,